Hai guys, sebuah SUV daripada Japan dan kita tahu ini merupakan Suzuki. Tetapi yang paling legend ini merupakan Suzuki Jimmy 2021 dengan spek paling bagus dan ia merupakan kereta paling premium dalam model Suzuki Jimmy. Pada yang belum tahu, kereta ni sebenarnya merupakan sinambungan generasi Jimmy daripada tahun 80-an sehingga ke tahun 2021. Tapi yang belum tahu, kereta ni dulunya pernah popular sebagai kenderaan kegunaan untuk TNB, SAJ dan juga polis kerana 4-wheel yang sangat padu, kerana dia sebuah SUV compact tetapi kelengkapan memanjat dia sangat baik. Jom kita tengok satu kali round macam mana. Suzuki Jimmy, sebuah kereta SUV compact dan ini merupakan sebuah SUV yang hanya satu saja yang betul-betul menggunakan leather frame dan compact macam ni. Tak ada yang boleh challenge untuk kereta ni guys. Kalau dilihat daripada rupa paras, memang kereta ni nampak sedikit lebih kecil. Tetapi sebenarnya kereta ni, dia ditipu dengan bentuknya. Kerana kalau dilihat, dia punya rupa dia, kita akan nampak petak-petak, nampak macam comel. Tetapi sebenarnya saiz dia, hampir sama dengan sebuah Perugia Ativa. Hampir sama. Kira dia punya saiz sebenarnya cukup besar. Tetapi sebabkan rupa dia, design dia nampak macam kecil. Dan kita cerita secara detail kereta ni. Let's go. Untuk sejarah, Suzuki Jimmy telah berada dalam pasaran Malaysia sejak tahun 1970-an, ujung 70-an sampai ke waktu ini. Tetapi semenjak Suzuki telah diberhentikan pada tahun 2016, pada waktu itu nampaknya tak ada second batch yang dapat meneruskan sehinggalah Naza World membawa masuk untuk generasi yang keempat. So kira generasi ketiga ada, tapi generasi kedua tak ada, dan generasi keempat yang inilah. Kalau salah tolong betulkan. Dia banyak generation dia, tapi dah lupa dah. Yang pasti untuk model yang depan mata ni, yang ni paling latest, paling baru, dia datang dengan grill hadapan design yang hampir sama dengan sebuah G-Wagon ataupun Mercedes G. Ramai yang convert daripada Suzuki Jimmy kepada G ataupun dia tukar grill depan kepada Hummer. Memang smart guys, sebab dia punya rupa paras dia berbentuk 4 petak, jadinya senang untuk dimodified. Okey, kereta Suzuki Jimmy ni menggunakan enjin asas 1.5 liter dan dihadirkan dengan 4 speed auto dengan overdrive. Kereta ni juga mempunyai 4-wheel part-time, menjadikan ia sebuah SUV leather frame yang betul-betul hardcore. Kenapa? Kerana kereta ni mempunyai 2-wheel drive high, 4-wheel drive high dan 4-wheel drive low. Sangat efisien untuk sebuah kereta yang kecil untuk dipandu dalam hutan. Untuk yang belum tahu tentang Suzuki Jimmy mempunyai kuasa yang tidak begitu melonjak tetapi torque yang agak begitu bagus. Horsepower lebih kurang dalam 105 PS dan torque sebesar 145 Nm. Tetapi jangan risau, dengan bodi yang sedikit kecil dan susun atur gearbox yang terbaik, menjadikan sebuah Suzuki Jimmy ni pantas dipandu di dalam pelbagai jalan raya, termasuk off-road ataupun on the road. Sebelum tu, kita terangkan lagi tentang design dan paras rupa, di mana bodi yang baru ni lebih selesa dipandu kerana kurangnya body roll, tidak sama seperti model sebelum ni. Dengan sistem gantungan pun jauh lebih berbeza, di mana kereta ni menggunakan suspension dari jenis coil spring. Manakala untuk varian yang lama, first generation, dia menggunakan leaf spring. Walaupun untuk second dan third generation dia telah menggunakan coil spring, tetapi teknologi
pada abadnya ataupun masa itu tidak boleh menandingi teknologi yang terbaru ini. Selain dari itu, kegunaan solid axle menjadikan kereta ni lebih hardcore diguna dalam off-road. Okey guys, walaupun dari sudut rupa luaran dia agak macam kuno dengan dia datangkan bentuk desain zaman dulu berpetak-petak, tetapi kereta ni sangat solid dengan penggunaan material yang lasak dan berkualiti. Sebagai contoh, kita tunjukkan dari segi penggunaan door trim, dia menggunakan hard plastik dan pintu dia sangat solid, di mana kita akan rasa berat untuk pintu dia untuk sebuah kereta yang boleh katakan K-car ni, tapi pintu sangat solid. Okey. Bunyi dari luar pun sangat jauh berbeza. Untuk varian yang ada depan kita ni, dia menggunakan push start button dan juga sistem keselamatan seperti line key assist dan pre-crash. Autonomous cruise control tidak tersedia, tetapi auto cruise sudah tersedia. Tambahan pula, untuk varian ni dia didatangkan dengan meter analog, pattern old school, tetapi ada MID pada bahagian tengah. Memang cantik. Kereta ni rata-rata menggunakan minyak sejimat 1 liter dalam anggaran 12 km, menjadikan dia sebuah SUV yang praktikal dan masih mesra alam. Dari sudut keselamatan, kereta ni didatangkan untuk bar bahagian pemegang hadapan jika kita masuk laluan off-road, dan juga airbag. Dengan lengkap, kereta ni dihadirkan sebanyak 6 airbag, termasuk curtain airbag. Walaupun desain kereta ni agak sedikit nampak macam old school, nampak macam tough, tetapi teknologi safety tidak diketepikan. Untuk infotainment, terbahagi kepada pengguna asal, maknanya kereta ni dalam unit Recon 2021, dan ini menggunakan Kenwood, maknanya owner dekat Jepun dah convert dan dia dah masukkan Twitter. Okey, mencari tempat untuk turunkan tingkap. Dekat sini power window ada 2, kiri dan kanan. Memang cukup selamat dan lengkap. Untuk climate control pula, kereta ni mempunyai auto climate control dan boleh di-adjust secara digital. Kedudukan meter analog dia pada bahagian tengah ni secara digital. Memang smart. Kegunaan seat yang special, sebagai contoh, dia hadir dengan seat pemanas seater pada bahagian tengah ni. Walaupun dia fabric, tetapi dia ada heater seat lah. Dan manual handbrake mesti diguna pakai untuk kereta-kereta yang mahu digunakan dalam off-road. Maknanya mechanical handbrake ni sangat penting untuk kereta-kereta off-road. Senang kalau enjin mati dalam sungai ataupun nak naik bukit, masih boleh pakai handbrake guys. Okey, kereta ni walaupun nampak sekecil ini, tetapi sesuai dinaiki dengan orang berukuran 160 cm sehingga 170 lebih cm, tetapi masih boleh lagi membawa 4 orang penumpang guys. Let's go, kita tunjuk dia punya saiz pada bahagian hadapan. Okay, ini adalah spesifikasi yang dah tersedia, di mana kapet dadu tersedia dari Jepun dan seat jenis jahitan fabric dengan stitching kuning. Pada bahagian belakang kita akan lihat sangat selesa kedudukan pada bahagian belakang, dan kereta ni juga turut menyokong ISOFIX serta mempunyai port charging pada hujung sana. So saiz kereta ni memang cukup selesa dan luas sebenarnya, kerana kereta ni merupakan kereta K-car segmen A untuk sebuah SUV, tetapi dengan kehadiran leather frame menjadikan dia sedikit nampak lebih kecil. Masih berbaloi pada saya untuk orang seperti kita menggunakan, kerana ini merupakan kolektor. So sampai di sini saja, jangan lupa like, share dan subscribe.